Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, semakin hampir pilihan raya negeri ke-17. Mungkin bagi jentera parti sudah bersiap sedia nak berkempen, sudah bersiap sedia mengerahkan tenaga kerja masuk ke kawasan-kawasan kampung, ke kawasan-kawasan pelosok dunia. Nak tunjukkan yang mereka ini adalah calon yang paling layak menang, parti mereka yang paling layak menang. Saya telah melihat satu berita yang kawan saya share tentang kenyataan-kenyataan ahli-ahli politik. Sudah pasti Presiden warisan Shafie Apdal mahu warisan menang. Presiden UMNO Sabah ataupun Ketua UMNO BN Sabah Bung Mokhtar mahu parti beliau menang. Calon semualah JRS, PH, gelombang hitam dan semua yang bertanding mahu calon mereka menang. Tapi kita rakyat ini mulai bijak. Kalau ketuanya saja, presidennya saja kita lihat membuat kenyataan yang bukan-bukan, pasti kita pun akan berpikir secara rasional. Kita mau pilih mereka atau tidak? Adakah mereka ini hanya mau bekerja setelah mendapat mandat, ataupun mereka akan tetap bekerja walaupun selepas bubar ataupun sebelum bubar? Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Pada anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, melibatkan jantung, buah pinggang, perut, usus, melibatkan penyakit kulit, kencing manis, darah tinggi, dan apa saja jenis penyakit. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan sistem imun badan, sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Anda boleh menghubungi saya. Shafie Apdal dalam satu kenyataan, besok jadi kerajaan, saya akan bersihkan sempurna dalam 100 hari. Setelah saya mendengar kenyataan ini, maafkan saya, ini adalah pandangan pribadi saya. Shafie Apdal ini bukan pakcik saya, bukan jiran saya, tapi saya respect beliau sebagai ahli politik yang memperjuangkan hak rakyat Sabah. Tapi kenyataan Shafie Apdal melalui Facebook page Sabah Info, besok jadi kerajaan, saya akan bersihkan sempurna dalam 100 hari. Kenapa nak tunggu esok jadi kerajaan? Kenapa bukan hari ini? Kalau saya pengundi Shafie Apdal di Sempurna, saya pasti akan push Shafie Apdal. Saya akan tanya, kenapa tunggu esok? Kenapa tunggu jadi kerajaan baru nak bersihkan sempurna? Jadi rakyat pun mulai berpikir, beginikah mindset seorang pemimpin, seorang presiden? Nah, apapun, itu hanyalah pertanyaan daripada saya. Nah, mungkin maksud Shafie Apdal adalah mereka sudah mulai bekerja, tetapi mereka mahu parti warisan beliau dipilih semula jadi kerajaan negeri Sabah, supaya proses pembersihan mungkin supaya dapat dilakukan dengan lebih besar-besaran agaknya. Tapi itulah kenyataan terbaru Shafie. Antara kenyataan ini memakan diri ataupun kenyataan ini akan memenangkan warisan. Sudah pasti kita masing-masing ada pendapat kita. Jadi kepada Anda di luar sana, kepada penyokong warisan, pasti Anda mahu ini menyebabkan kemenangan kepada parti warisan. Kepada yang tidak menyokong warisan pula, mereka pasti akan menghentam, mereka juga pasti akan tidak menyokong kenyataan Shafie Apdal ini. Tapi secara logik, secara rasional saya hanya bertanya, kenapa nak tunggu esok jadi kerajaan, baru mahu bersihkan sempurna? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada
Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini tanpa membuang masa lagi. Berkaitan dengan PRN17, ada yang berkata penyebab kepada STA dan SAPP keluar daripada JRS disebabkan perjanjian ataupun persetujuan pembahagian kerusi di antara JRS dan PH yang menyebabkan timbul isu sehingga JRS dan STA dan SAPP keluar daripada JRS. Saya tidak tahu sejauh mana kebenaran ini, tapi pada pendapat saya ada kepentingan untuk JRS dan PH untuk ada rundingan kerusi yang baik yang memenangkan kedua belah pihak. Walaupun PH daripada persekutuan, bagi saya ada kepentingan untuk JRS dan PH untuk teruskan kerjasama ini. Tapi ada yang bertanya pula, bagaimana kalau JRS gerak solo, PH tidak bersama-sama dengan JRS? Adakah ini akan menyebabkan memberi kesan yang buruk kepada persekutuan? Karena kita tahu JRS adalah gabungan yang menyokong kerajaan persekutuan, kerajaan madani, kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda terapi immune transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit kesehatan, masalah kesehatan sakit lutut, sakit pinggang, sakit jantung, sakit buah pinggang, masalah kulit, masalah penglihatan, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, dan apa saja masalah penyakit yang Anda alami termasuk gout dan gastrik. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Mungkin sistem imun badan Anda mulai ada masalah, dan inilah kerja sebenar terapi imun. Dengan sistem imun badan yang kuat, yang stabil, dan yang bijak, sistem imun badan Anda boleh melawan berbagai jenis penyakit. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel yang saya lihat daripada FMT, STA SAPP keluar JRS isyarat penting buat Pakatan Harapan, kata Masidi. Setiausaha Agung JRS Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata tindakan dua parti itu sepatutnya menjadi peringatan kepada PH supaya tidak menuntut terlalu banyak kerusi. Pengunduran dua komponen JRS perlu menjadi peringatan kepada PH. Setiausaha Agung JRS berkata, walaupun STA dan SAPP memberi kesan kepada gabungan itu, ia juga menjadi isyarat penting buat sekutunya di peringkat persekutuan. Pengunduran mereka seharusnya mengingatkan PH supaya tidak menuntut banyak kerusi ketika rundingan karena ia membawa implikasi tersendiri. Jadi saya macam persoalan saya yang awal tadi, adakah dengan ini kalau PH menuntut lebih kerusi karena mereka rasa mereka berhak, adakah sekiranya JRS pula tidak bersetuju, pakatan ini ataupun penyatuan ini, kerjasama PRN17 ini tidak akan diteruskan, akhirnya PH standing solo, JRS standing solo. Dan bagaimana pula kesan kepada kerajaan persekutuan? Macam yang saya persoalkan sebentar tadi, adakah ahli parlimen JRS boleh menarik sokongan terhadap Anwar sekiranya terdapat isu dalaman di dalam PRN17 di antara PH dan JRS? Nah, itu adalah pertanyaan sahaja daripada saya. Jadi berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?